Adakah rakyat Malaysia pandai menguruskan hutang ataupun tidak? Kalau kita lihat statistik dan juga nombor-nombor yang kita kongsikan kepada anda semua, 1.4 trilion hutang household debt kita buat negara. Wow, satu yang angka yang amat besar. Tapi adakah ia masalah persepsi ataupun kurang ilmu pengetahuan tentang kewangan? Jadi kita bertanya tentang hal ini bersama dengan perunding kewangan kita. Kita bersama dengan Encik Syamsuddin Kadir yang sentiasa setia dengan MHI. Terima kasih Tuan Syamsuddin. Saya suka. Alhamdulillah, itu dia hashtag kita. Tapi ini bukan jalan jajak makan, ni MHI sebenarnya. Dan kita terus kepada topik kita. Kehendak atau keperluan. Apa yang kita dengar daripada rakyat Malaysia tadi, 3 hutang yang paling ketara, iaitu rumah, kereta dan pinjaman. Pendapat Tuan Syamsuddin. Okey, dia secara asasnya apabila sebut rumah kereta, dia ada rumah yang dikategorikan kehendak, ada rumah dikategorikan sebagai keperluan. Keperluan. Maknanya mampu atau tak mampu. Yes. Jadi kalau kita membiarkan bank yang menentukan jumlah, kita akan ambil kehendak. Sebab saya sebut contoh seorang individu peserta, dia kata dulu nak beli rumah teres tingkat 100,000 lebih. Ini 20 tahun lepas di Kelang. Wow. 100,000 lebih. Tapi bila pergi bank kata, "Cik, layak 200,000." Rugi ni rugi. Dia balik pergi cari rumah double story. Lepas tu memang dia end up tak boleh bayar. Allah. So macam tuan tadi, dia kurang ilmu pengetahuan. Macam kereta pun kita boleh ambil hutang, tapi maksimum 5 tahun je. Yes, kat luar sana orang ambil biasa berapa tahun? 9 tahun ada. Kalau boleh 10 tahun, 10 tahun. Itu yang jadi, bila 10 dia terus jadi kehendak punya kereta. Kalau 5 tahun dia masih jadi yang keperluan. Kalau nak kehendak pun dia orang kata border lah, pagar dia. Maksudnya nak beli kereta kita ambil tempoh 5 tahun saja. Kalau dikata ansuran tinggi, so mana kita kena downgrade kereta yang lebih rendah buat masa ni. Tapi masalahnya banyak rakyat Malaysia yang tak sedar bahawa bila kita ambil tenure yang begitu lama, katakan 9 tahun 10 tahun nak bayar kereta, interest yang kita bayar tu menaikkan harga kereta itu secara keseluruhan. Jadi kita bayar lebih sebenarnya. Jadi adakah sekali lagi persepsi atau kurang ilmu? Dia sebenarnya kalau kita tengok betul-betul adalah kurang ilmu. Sebab kalau kita tahu, ialah macam beli kereta, kita beli kereta dengan harga satu jumlah. Contoh ada yang orang beli 285,000. Kalau guna duit gaji lah. Kalau guna duit syarikat tu tak apa. Sebab setengah orang pakai kereta besar ni syarikat punya kereta. Kalau duit sini 285,000, lepas 10 tahun dia akan jadi 30,000 je. Tapi kita bayar pun bukan 285,000, kita bayar 300,000 lebih. Kereta ni adalah no matter what, dia adalah pelaburan besi buruk. Tak kira kereta apa kita beli jenama. Untuk saya, dia dah jadi bukan aset lagi, dia dah liability lah. Kita pusing crank kereta tu, boom, terus harga dia dah turunkan. Ya, betul. Jadi kehendak versus kemahuan. Dan di sini kalau saya nak bertanyalah, pendekatan terbaik apabila kita nak menguruskan hutang, apabila kita keluar bekerja ataupun kita dari bangku sekolah lagi, apakah pendekatan terbaik? Okey, hutang sebenarnya manusia perlulah, yang setakat saya tengok di Malaysia. Selama 20 tahun saya dalam bidang ni, saya nampak yang diperlukanlah rumah dan kereta saja. Lain pada tu adalah hutang-hutang yang cari penyakit. Cari penyakit, kita cari penyakit tu. Bukan penyakit tu datang sekali tak sengaja, tak ada. Kita yang cari. Kalau ada dua tu tak ada masalah. Sebab saya ingat 20 tahun lebih bila saya buat kursus, saya tanya siapa yang ada pembiayaan peribadi. Seorang je angkat tangan. Sekarang ni kita tanya siapa yang tak ada. Seorang yang angkat tangan. Itu dia itu yang sekarang, bayar. ya? Sebab tapi kita tengok tu because of ilmu. Memang manusia tidak memerlukan pembiayaan peribadi. Kad kredit ni mungkin ramai tak tahu. Dia sebenarnya dia mengandung 4 tahun tapi keluar kembar 2. Maksudnya kembar 2 terus. Kalau kad kredit hutang kita 5,000 contoh, right? Sekarang ni 5,000. 4 tahun lagi dia akan jadi 10,000. Kalau kita biarkan lagi bayar je, minimum payment saja, dia akan jadi 20, 40. Ada seorang yang berhutang sebelum masa bujang. Bujang 6,000 je. Dia lari, dia pindah rumah sampai bank tak tahu. Masa dekat nak bersara 2 minggu dapat surat kena bayar 100,000 lebih kad kredit yang hutang 6,000. 100,000? Yes, untuk kad kredit yang hutang 6,000. Dan kad kredit ni apabila kita beli guna kad, kita akan belanja ni kurang ilmu tu. Kalau kita tahu, contoh kalau kita masuk pasar raya, kita beli cash. Kita bawa cash, kita akan belanja RM1,000. Tapi kalau kita bawa dengan kad kredit, kita akan belanja RM1,170 secara purata. Sebab dengan beli kad kredit ni, dia akan buatkan kita belanja lebih. Maksudnya, sebab kita rasa selamat. Walaupun kita ada duit, maksudnya berbelanja dengan kad kredit membuatkan kita akan overspending by 17%. 17%. Itu dia statistik dia. Yes.
Wow, banyak juga. Jadi inilah dia. Kita kena menahan diri dan kita kena menimba ilmu bila kita kalau guna kad kredit dia bayar tu tak ada masalah. So mana kita nak zah, kita tengok ada duit dalam akaun bank. Ada tak apa, guna kad dulu. Tapi kalau tak ada, jangan. Tapi Tuan Syamsuddin, kalau kita ikut perjalanan cerita kita kat sini mungkin berbau negatif sikit. Saya pasti ada di luar sana pasca pandemik, mungkin hilang punca pendapatan, hilang kerja, atau mungkin bisnes berundum, atau mungkin ada rawatan yang tak dapat dibayar kerana hilang punca pendapatan. Jadi untuk kategori ini, macam mana strategi untuk mereka menyusun pembayaran hutang? Okey, satunya sebab kita tengok bank ada tawarkan moratorium. AKPK 2 ni dekatkan. Jangan dengar orang cakap, kontak bank sendiri. Kita sebab bank ni setengah bank dia akan tanya kita, walaupun kita tak ada apa, saya pun banyak dapat. Tiba-tiba jadi kalau kita rasa kita ada situasi yang susah sikit, mungkin gaji kita dipotong, jangan buat keputusan ni, jangan dengar dalam Facebook dalam tu je. Tanya kalau bank tu kita tanya bank kita. Yalah, bank lain mungkin lain dia punya cara. Betul. Tu yang pertama. AKPK pun sama. Sebab dia kata kalau terlibat dengan AKPK nanti tak boleh ambil loan baru. Tak boleh buat pembiayaan. Betul. Kita tengah menyakit, contoh ada penyakit kecil manis, takkan nak pergi makan gula lagi, right? Betul. Relax dulu, tunggu settle. Jadi bagi yang ada, cuma kalau boleh cuba elakkanlah yang macam saya kata, kalau Aranu pun nak letak, memang dia kita nak pakai duit memang kena. Cuma macam Aranu pun ataupun pajak gadai, setakat yang saya tengok yang paling tinggi kat Malaysia 24%. Lagi tinggi pada setahun. 24%? Yes, charge dia. Yang paling tinggi yang saya check. Terkejut saya. Sedangkan mas kita tu. Yes. Jadi nak letak kat mana, isu tak ada. Ilmu. The moment kita ada ilmu, bagi yang tersesat, kita letak kat Aranu yang murah. Kalau bagi non-Muslim, mungkin letak kat pajak gadai yang murah. Yang grade kita nak pandai kira. Yang tak cekik darah sampai 24% lah. 24% makna 3 tahun dia melahirkan kembar 2. Tadi kredit 4 tahun. Ya, saya 3 tahun lagi cepatlah. So saya rasa itu yang boleh buat. Dan satu lagi, buang gaya hidup moden sekarang. Contoh birthday ni gaya hidup moden. Orang dulu mak ayah datuk nenek kita tak buat. Sekarang tak boleh, cedera emosi kan, tak sambut birthday. Cedera emosi So birthday tinggal tepi. Bagi yang beragama Islam, ikut agama je. Kalau raya ikut Islam pun, nanti nak raya nak apa, sebenarnya tengok pakaian terbaik yang ada dalam almari je. Itu yang bagi yang terkesan lah. Yang tak terkesan tak ada masalah. Itulah dia, sekali lagi persepsi je. Walaupun kita nak bayar kad kredit tiap bulan, kita bayar bunga dia, dalam hati kita kita bayar ni tiap bulan kita bayar, tapi pokoknya itu tak turun juga ya. Pokok tu akan kekal di sana selagi mana kita tak tebang dia. Itu satu simile yang saya sangat suka. Pokoknya tetap ada, kecuali kalau kita kena tebang dulu, maknanya kita kena bayar secara ansuran harga pokoknya sekali. Dan kalau kita cerita tentang badan-badan kerajaan pula seperti agensi kaunseling dan pengurusan kredit didapati banyak rakyat kita yang malu. Bila nak pergi bank nak minta moratorium tu, tak naklah, malu nanti dia tahu saya tak boleh bayar. Pandangan dia ada itu satu isu lah. Bagi yang mana yang berpangkat sedikit, kita akan rasa malu lah. Even sama yang kena penipu dengan scammer pun tak berani nak buat laporan sebab dia somebody tapi bagi saya tak apa, boleh telefon. Sekarang ni dengan bank kita boleh telefon, jangan bank telefon kita. Betul, betul, sangat betul. Kita telefon bank, memang kita telefon ke bank lah. Tanya dia. Kalau tak nak pergi kaunter pun sekarang boleh. Macam AKPK pun dia tak adalah buat secara terbuka sangat, dia ada counselling one-to-one juga. Tapi bagi saya pergi dengar dia, walaupun kita rasa tak okey kawan cakap, kita pergi. Pelaman saya tengok banyak yang berjaya, ada juga yang tak berjaya itu mungkin kadang-kadang tak cukup duit dah. Sebab salah tu nak masuk AKPK pun kena masih ada pendapatan bulanan lah. Betul. Kalau dah memang tak ada, memang dia tak boleh kita boleh minta penangguhan. Itu yang saya apa-apa sarankan. Pun kalau tersangkut ke apa, jangan diam, jangan tunggu bank call, tu bahaya. Bank hantar, maksudnya hantar surat pun jangan call je. Kalau tak boleh bayar pun bagaimana pula dengan badan-badan kerajaan? Adakah badan-badan kerajaan ataupun agensi-agensi yang memberikan bantuan kewangan kepada golongan ini? Dia kalau kita tengok sebenarnya ada banyak. Kita tengok macam contoh ada yang sedang buat bisnes kan, kadang dia bagi bantuan, kita dah pergi guna duit sendiri, patut duit tu untuk bayar hutang. Jadi cuba tengok sebab masa bajet itu, kalau boleh buka balik kertas akhbar dan sebagainya ataupun online, tengok apa bantuan yang bersesuaian yang kita layak. Jadi jangan kata kita tunggu agensi telefon kita bermasalah, kita kena proaktif ya. Sebab apabila tunggu, satunya kita akan stres. Apabila stres ni kan punca perceraian pun salah satu sebabkan kewangan. Betul. So jangan diam, tanya. Tanya di pihak yang berkenaan lah. Jadi kita tumpukan kepada mereka yang betul bertanggungjawab. Okey, saya ada hutang dan saya nak bayar. Dan saya masih alhamdulillah dapat kerja baru, mungkin saya dapat gaji baru. Berapa peratus
yang kita harus letak ke tepi untuk kita melangsungkan kehidupan tapi kita dapat bayar hutang juga? Mungkin secara peratus. Dia secara asasnya 30% untuk simpanan masa depan dengan kecemasan. 30%. 70 tu untuk belanja dengan bayar hutang. 70%. 70%. Ada setengah orang dia pecah lagi. 30 untuk masa depan. Untuk hidup ni 40%, 30 untuk hutang. Bagi saya tak ada masalah. Janji 30 tu dapat diselamatkan. Sebab kita tak tahu, walaupun PKP dah lepas, kita tak tahu penyakit apa ataupun isu apa yang akan mendatang di masa depan. Mana satu lebih penting? Alokasi untuk simpanan ataupun hutang dulu? Untuk saya lah, prinsip hidup, hutang dulu baru kita simpan. Kalau kad kredit, kalau macam kad kredit, siapa yang ada hutang yang buatkan mereka semakin lama semakin papa gerana, kad kredit, Aranu, pajak gadai, buy now pay later, pembiayaan peribadi, settle yang dulu lebih. Baru kita simpan. Dan simpanan pun simpan di tempat yang bagi 4% ke atas. 4% ke supaya atas. duit kita tu tak dimakan oleh inflasi. Itu yang apabila inflasi berjalan kita kena berlari. Kalau kita simpan duit tapi duit tu semakin nilai mata wang kita semakin berkurangan, itu pun tak guna juga. Tak guna. Tapi jangan letak satu tempat lah. Kalau letak simpanan satu akaun, kena blood scanner habis. Dia ada banyak akaun yang berbeza. So satu strategi adalah kita pelbagaikan investment kita atau pelaburan kita. Sebab ialah macam musang. Tahun ni kata durian musang king tak menjadi. Jadi kalau kita tanam musang king jadi rugilah. Dia ada semua jenis yang lain. Getah ada, kelapa sawit tanah getah naik, kita happy. Bagus. Jangan satu benda. Jadi kepada mereka yang masih senang pening, nak masuk kelapa sawit, nak masuk tu, nak masuk ni, mungkin pesanan buat orang ramai di luar sana. Kalau dari segi simpanan English, dalam bahasa Inggeris kata don't put all egg in one basket. Mana jangan letakkan telur kita dalam satu baku yang sama. Tak kira masalah kita sebesar mana pun, kalau kita tanya orang yang betul, dia jadi senang je untuk selesai. Tapi kita tanya orang yang salah, memang kita serabut sangat. Sama sebenarnya macam matematik lah. Kita tanya orang dapat A, senang tak matematik? Kacang, dia kata. Tapi kita tanya orang fail, taubat dah, aku takkan ambil. Jadi hutang sama. Hutang ni sebenarnya ada cara. Yes. Saya pernah jumpa ada orang duit ada 400,000 dalam akaun saving tapi tak boleh beli hartanah. Bila saya cakap, dia boleh beli 2, 3, 4 lagi. Uish. Yes. Dia sebenarnya dia tak nampak tu je. Dia tak nampak. Macam tadi yang sebut, back kepada knowledge tu kita kurang. Dan kita ingat kalau simpanan biasa, duit kita akan jadi double dalam 90 hingga 480 tahun. So jangan letak dalam simpanan biasa. Okey. Wallahualam. Satu lagi saya nak tanya sebab Tuan ada tanya tentang atau bercerita tentang aplikasi-aplikasi yang sekarang ni kalau kita order makanan dan sebagainya, buy now pay later kan, macam Tuan sebut tadi. Tapi ada yang kata cari penyakit, tapi bila kita tengok harga dia tu, harga makanan tu 50% lagi murah. Ini jimat sebenarnya. Macam mana? Dia panggil satu penyakit lapar diskaun. Lapar diskaun. Ada orang dia nak pergi ke ATM, nak berjalan nampak kasut kan, kedai kasut sebelum sampai kedai bank tu. Dia nampak, tak cantik. Tiba-tiba sampai, dia tak nak beli kasut, nak pergi ke ATM kan, kita lalu dia tak kedai. Tapi sampai hujung tu dia nampak diskaun 70%. Cantik. Itu ada penyakit. Dalam kewangan dia panggil lapar diskaun. Kadang-kadang baju kita dah cukup, dah baju kemeja. Tapi sebab dia diskaun ni, tak beli rugi. Rugi. Itu bayar. Yes. Sebenarnya kita ni duit cukup tak? Tak cukup. Duit kita tak akan cukup. Gaji besar mana pun, itu sebab pakai kereta semewah mana mesti ada break. Tak ada break masuk ke gaung, right? Jadi kalau macam kes tadi, tak apa. Kalau orang yang display betul, dia ada duit lebih, dia dah allocate, hari ni nak makan luar lah. Dia dah peruntuk. Tiba-tiba diskaun. Ambil lah. Tapi kalau orang yang macam saya ni, bahaya sikit. Saya tak, buy now pay later, saya galakkan rakyat Malaysia jangan langsung janganlah. Dia macam ni, orang berniaga dia buat macam tu mesti ada game dia, walaupun kadang-kadang setengah dia tulis zero interest. Jangan, sebab kalau nak cerita pasal etika dan sebagainya pun tak payahlah kan. Kalau boleh janganlah beli rumah kereta lah kita berhutang, yang lain cuba sedaya upaya. Kahwin pun sama, jangan berhutang. Kalau kita start kahwin, kalau kita ulaskan sikit boleh sila. Kalau kita start berhutang dengan kahwin, dia sebenarnya takut nanti orang kata. Jadi sebenarnya dia ada dua yang menyebabkan kita berhutang. Satu, malu nanti apa orang kata. Contoh tuan kahwin 7 kemah. Saya gaji besar sikit pada tuan. Takkan saya 7 juga. Itu yang jadi isunya. Sebenarnya walaupun gaji besar, komitmen banyak. Tak payah buat yang sekadar guna duit cash kita. Jangan berhutang. Kalau kita berhutang memang masa depan kita memang gelap. Kita dah awal-awal dah kita tunjuk ke pasangan kita ni orang yang takut nanti apa orang kata. Dan kita menunjukkan bahawa kita seorang yang tidak pandai mengagihkan kewangan. Dia apa-apa memang duit kita takkan cukup. Starting belum kahwin, tak apalah, makan kat lantai dulu. Allah, kenyang right? Kenyang juga right? Makan kat lantai. Saya dulu pun macam tu, kita susah senang bersama. Allah macam orang kata berakit-rakit dahulu right? Dia memang asal sama. Saya pun sama. Start, kalau orang datang rumah, tak ada meja makan. Nak tolong belilah.
Itulah jawapan saya. Tanyalah isteri saya kat rumah. Tuan Syamsuddin, terima kasih banyak-banyak di atas penerangan anda dan diharap penonton di luar sana juga kita faham akan apa itu kehendak, apakah itu kemahuan dan disiplin dan ilmu pengetahuan tentang kewangan sangat-sangat penting.